Hari ke-38, 13 September 2022, Selasa. Bacaan Alkitab, Yeremia bab 29 hingga bab 38. Misi seorang pemulih. Kehidupan berorientasikan dunia atau berorientasikan perkataan. Kasih yang sejati menghasilkan perbuatan yang baik. Kasih tanpa syarat membawa perbuatan yang baik seperti membantu orang miskin, misi, perdamaian, lemah lembut dan menanggung penganiayaan atau penolakan. Melakukan semua perbuatan baik ini adalah memikul salib Yesus. Tuhan memberitahu Yeremia tentang masa depan Yehuda yang dipulihkan, sedangkan sekarang terdapat kematian dan kebinasaan. Bab 33 ayat 1 hingga ayat 13 di Yerusalem. Pemulihan penuh yang dibicarakan oleh Nabi tidak akan berlaku sehingga selepas 70 tahun kemudian. Ia menanti kemunculan Mesias yang dikenali sebagai tunas kebenaran dari keturunan Daud. Bab 33 ayat 15. Perjanjian tidak boleh dibatalkan dan tidak berubah kerana Tuhan tidak akan pernah menarik balik sumpah tanpa syaratnya. Bab 33 ayat 19 hingga ayat 22. Perkara yang Tuhan nyatakan melalui Yeremia adalah penting untuk kita memahami rencana besar Tuhan. Bencana orang Babel atau sebarang bencana yang mungkin menimpa umat Tuhan dalam sejarah tidak mengubah rencana Tuhan yang tidak tergoyahkan. Oleh itu, misi seorang pemulih mestilah mengenali Tuhan yang memelihara perjanjiannya dengan keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Bab 33 ayat 23 sehingga ayat 26. Perhatikanlah jalan kamu. Berikut adalah satu soalan. Apakah jenis kekristenan kamu? Gaya hidup sederhana yang sibuk dengan kerja, bermain, gereja dan rakan-rakan. Gaya hidup cemerlang yang berakal dalam mengenali Tuhan, iaitu membaca firman Tuhan setiap hari, bermisi dan pemuridan kekal dan sebagainya. Doa hari ini. Tuhan Yesus, Engkau adalah pelopor sejarah dan tiada apa yang berlaku tanpa pengetahuan-Mu. Tetapkan fokus kami pada lintasan yang telah Engkau tetapkan untuk kami agar kami dapat menjalani kehidupan yang bermanfaat sebagai murid dalam Kristus. Amin. Statistik 2020 menunjukkan peningkatan dalam peratusan orang Melayu 15.33% dan India 2.75% dalam menghantar anak mereka ke sekolah rendah Cina. Berdoa untuk ikatan yang lebih erat dalam persekutuan dan persahabatan, penerimaan bersama dan pemahaman budaya dan gaya hidup di kalangan generasi akan datang sebagai anak-anak berkawan sesama mereka sejak kecil. Berdoa agar gereja-gereja dan orang percaya akan terus diperbaharui oleh firman dan roh Tuhan supaya kita dapat melihat sesuatu dari perspektif Tuhan dan bekerja sama dengan Kristus untuk menjadi ejen perubahan dalam masa yang mencabar ini.